kita pelajari dan fahami apa dia, supaya kita memahami tentang bagaimana terbinanya hukum hakam dalam Islam, dan kita memahami agama ini dengan lebih jelas. Anak-anak yang dikasihi sekalian, ijma' secara bahasa, ijma' diambil daripada kalimah, masdar daripada kalimah ajma'a yujmi'u. Ajma'a yujmi'u. Ijma' ini masdar, diambil kata dasar daripada ajma'a yujmi'u, yang mana ijma' itu dari sudut bahasa Arab mempunyai dua maksud. Yang pertama ialah niat. Yang kedua ialah kesepakatan. Yang pertama ialah niat atau keazaman. Al-azmu ala syai'. Orang Arab bila disebut makna ijma', ijma' itu bermaksud al-azmu ala syai', keazaman untuk buat sesuatu atau niat nak buat sesuatu. Ijma' juga disebut sebagai ittifaq, iaitu kesepakatan. Ajma'a qaum ala kaza wa kaza, bersepakatnya satu golongan pada satu perkara. Maka ijma' ini dari sudut bahasa ada dua maksud, iaitu niat atau keazaman, al-azmu ala syai', dan yang kedua ialah al-ittifaq, kesepakatan. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, adapun ijma' dari sudut agama, dari sudut istilah syarak yang dipakai oleh para ulama bila mereka memaksudkan ijma', maka ijma' itu yang perlu dihafal dan diingati oleh anak-anak. Ijma' itu bermaksud ittifaq, kesepakatan al-mujtahidin, ittifaqul mujtahidin, kesepakatan para ulama mujtahid, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ummah daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da wafatihi, selepas kewafatan baginda, fi asri minal usur, pada satu zaman atau satu masa daripada sepanjang masa, ala hukmi syar'i, pada hukum hakam syarak. Ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Amidi. Imam Al-Amidi menyatakan bahawa al-ijma' ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammad ba'da wafatihi fi asri minal usur ala hukmi syar'i. Ijma' bermaksud kesepakatan para mujtahid, ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang boleh berijtihad ni, ulama-ulama yang alim yang boleh berijtihad, mereka bersepakat dalam satu perkara, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini adalah terdiri dari umat Nabi Muhammad, dan kesepakatan ini berlaku ba'da wafatihi, selepas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi hidup tak bolehlah ijma', sebab masa Nabi hidup semua hukum kena rujuk dekat Nabi. Bila Nabi dah wafat, ulama-ulama, para sahabat dan sebagainya boleh bersepakat dalam satu perkara selepas Nabi wafat, dan apa yang disepakati itu akan menjadi hukum. Ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asri minal usur ala hukmi syar'i. Kesepakatan umat Nabi Muhammad, kesepakatan para ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad, ulama mujtahid, dalam satu perkara selepas wafatnya Nabi SAW pada satu hukum syar'i dari satu zaman ke satu zaman. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, ini adalah pendapat ataupun ini adalah pengertian tentang hukum ijma', ataupun apakah pengertian ijma' menurut para ulama. Baik, di sana ada tarifan yang lain yang disebut ittifaqul ulama al-asri min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi ala amru min umuruddin. Ini yang disebut oleh Imam atau Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Dia kata kesepakatan ulama satu masa min ummati Muhammad, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas wafat baginda, ala amru, pada satu perkara, min umuruddin, daripada urusan-urusan agama. Jadi maknanya, kesimpulannya, ijma' ini terdiri daripada beberapa perkara, iaitu yang pertama, kesepakatan ulama mujtahidin. Kesepakatan orang awam tak terpakai. Orang awam, dia pun bersepakat dalam satu benda, tak ada nilai. Kerana dalam Islam, Allah membezakan orang yang beriman dan tak beriman, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hal yastawi allazina ya'lamun
wallazina la ya'lamun. Samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tak sama. Maka sebab itu kesepakatan para ulama yang dipakai sebagai ijma' ialah ulama mujtahid. Orang awam tak. Maka kena ada ulama mujtahid bersepakat dalam satu perkara, kesepakatan mereka dianggap sebagai ijma'. Apabila mereka bersepakat dalam satu perkara dan kesepakatan itu terjadi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi asri minal usur, sama ada kesepakatan itu berlaku pada zaman selepas zaman Nabi atau mana-mana zaman, tak kisah, sepanjang zaman umat Nabi Muhammad SAW, ala hukmi syar'i, pada hukum hakam agama yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam hadis. Itu dia. Itu maksud ijma'. Maka para ulama' menetapkan syarat terjadinya ijma' kena sepakat. Kalau tak sepakat, tak jadi ijma' lah. Kalau ada ulama' ramai-ramai berkumpul berbincang satu hukum, seorang tak setuju, tak jadi ijma'. Yang kedua, kesepakatan itu di kalangan ulama' mujtahid. Ulama'-ulama' yang mujtahid, yang menguasai Al-Quran, yang menguasai hadis, yang menguasai fiqh, yang menguasai ilmu alat, ilmu bahasa Arab, yang menguasai ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu syarat, ilmu-ilmu yang membolehkan dia berijtihad. Kesepakatan ulama' mujtahid min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mesti daripada umat Nabi Muhammad, yakni orang Islam lah. Kalau orang kafir tak dikira. Orang kafir tak diterima sebagai hujah. Dan dia mesti berlaku selepas wafat Nabi SAW. Masa hidup Nabi tak ada siapa boleh bersepakat apa-apa tanpa izin Nabi. Dan berlakunya pada satu masa tertentu, kesepakatan itu akan menjadi hujah kepada umat Islam. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul", siapa yang menentang Rasul, "min ba'di ma tabayyana lahul huda", selepas datang kepada dia keterangan dan petunjuk Allah, "wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin", dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Maka ayat ini kata para ulama, "wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin", dan ikut jalan yang bukan jalan orang beriman. Kata para ulama, ayat dalam surah An-Nisa 115 ini ayat yang memberi hujah bahawa ijma' itu adalah sabilil mu'minin, jalan orang beriman. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan siapa-siapa yang ikut jalan yang bukan jalan orang yang beriman, maka dia sesat, maka dia adalah dimurkai Allah. Maka oleh yang demikian, mengikuti jalan orang yang beriman adalah wajib. Dan jalan orang yang beriman itu ialah kesepakatan para ulama mujtahid dalam satu perkara dalam urusan agama daripada umat Nabi Muhammad SAW selepas wafat baginda, yang menjadi hujah dalam agama yang dikenali sebagai al-ijma'. Jadi Ustaz saya mengharapkan sahabat-sahabat dan anak-anak dapat melihat dan mendengar rakaman ini dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan al-ijma'. Maka ijma' ini adalah wajib diikuti. Sekiranya ulama-ulama Islam berhimpun, bersepakat dalam satu perkara bahawa perbuatan sekian berdosa, perbuatan sekian wajib dibuat, maka orang awam tidak ada pilihan, mesti mematuhi kesepakatan tersebut. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum", wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan ikutlah ulil amri yang diangkat dari kalangan kamu. Dan para ulama adalah ulil amri bagi umat Islam dalam urusan agama. Jadi dalam masalah hukum hakam, nak vaksin ke tak vaksin, ataupun dalam masalah seperti hukum vaksin tak vaksin, hukum seperti mengambil rawatan tak mengambil rawatan, kalau ulama-ulama Islam telah bersepakat tentang kewajipan sesuatu perkara, maka wajib bagi umat Islam, orang ramai, mematuhi fatwa dan kesepakatan para ulama tadi. Kerana ia adalah merupakan perintah yang disebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW diriwayatkan bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak
menjadikan umat aku ini bersepakat di atas kesesatan. Kata para ulama, hadis ini menjadi hujah bahawa ijma' adalah hukum yang wajib diterima. Ijma' adalah hukum yang wajib diterima. Sebab itu disebut, Inna Allah la tajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Nabi, Allah tidak akan menjadikan umat aku ni bersepakat dalam benda-benda yang sesat. Jadi maknanya kalau umat Islam bersepakat dalam satu benda, insya-Allah benda tu baik. Yang dimaksudkan ialah kesepakatan orang alim atau para ulama, bukan kesepakatan orang awam. Jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka itu yang disebut oleh para ulama bahawa ijma' ini adalah suatu kewajipan untuk diikuti. Jadi ijma' ni kita dah faham, kita dah tahu maksudnya ulama yang bersepakat dalam satu perkara. Baik, sebelum kita bincang lebih lanjut, apa dia contoh-contoh ijma' yang telah berlaku pada zaman zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi kita tak sebut ijma' sebab pemutus hukum hanyalah Allah dan Rasul. Tetapi zaman selepas Nabi wafat, umat Islam melakukan ijma', iaitu pada zaman para sahabat berkumpul dan bersepakat dalam satu perkara. Maka kesepakatan mereka menjadi hukum yang perlu diikut oleh orang selepas mereka. Apa dia contoh-contoh ijma' yang berlaku pada zaman pada zaman selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ijma' dengan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi para sahabat Nabi semua sepakat melantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Begitu juga ijma' pengumpulan Al-Quran. Ijma' pengumpulan Al-Quran, para sahabat Nabi bersepakat untuk menghimpunkan Al-Quran. Kemudian ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharam memakan lemak babi. Lemak babi. Babi itu memanglah haram. Lemak dia, minyak daripada babi diharamkan, hasil daripada kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Para sahabat bersepakat mengkafirkan orang yang tidak membayar zakat dan memerangi mereka. Begitu juga dalam hukum warisan. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjatuhkan hukum seorang nenek mewarisi daripada cucunya sebanyak 1/6. Seorang nenek mewarisi harta warisan daripada cucunya sebanyak 1/6. Ini adalah ijma' yang berlaku pada zaman Abu Bakar yang disepakati oleh para sahabat. Baik, jadi ijma' ni adalah apabila ulama-ulama atau para sahabat, yang mana para sahabat ni semua kita anggap ulama, sama ada para sahabat atau ulama-ulama mujtahid dari kalangan umat Islam selepas wafat Nabi, mereka bersepakat dalam satu perkara, maka menyelisihi mereka adalah haram. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, jadi ijma' ini bagaimana ia berlaku? Ia boleh berlaku dengan cara menulis ijma' di kitabah, dengan tulisan satu fatwa yang ditulis dan ditandatangan, disepakati oleh semua ulama'. Ijma' juga boleh berlaku dengan cara qauli, perkataan, percakapan ulama'-ulama' semua bercakap, setuju, bercakap. Sama ada mereka menulis, sama ada mereka bercakap. Atau sama ada dengan wakil, mereka ulama'-ulama' ni bagi wakil dan sebagainya. Baik, maka sebab itu hukum ijma' ini ataupun jenis ijma' ini dibahagikan kepada dua jenis oleh para ulama'. Bila mereka mengkaji tentang bagaimana ijma' ini dijadikan sumber hukum, ia berlakunya ijma' dalam masyarakat umat Islam lepas Nabi wafat ni dalam dua bentuk. Ijma' terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, ijma' sarih. Yang pertama ialah ijma' sarih. Apa dia ijma' sarih? Ijma' yang berbentuk jelas. Sarih ni maknanya sarahah, ijma' secara terus terang. Terus terang. Sama ada ulama'-ulama' dalam umat Islam ni hadir dalam satu majlis. Sebagaimana pada zaman sahabat Abu Bakar, para sahabat Nabi pakat hadir dalam majlis ramai-ramai. Ahli Badar semua datang jumpa. Ahli Syura semua datang jumpa. Sahabat-sahabat yang ada di seluruh Mekah, Madinah datang jumpa Abu Bakar dan sebagainya, macam tu.
Jadi ijma' yang pertama dikenali sebagai ijma' sarih, ijma' berterus terang. Sama ada ulama' tu bercakap, ulama' tu hadir dalam satu majlis, ulama' tu mengemukakan pendapat dia, ataupun mereka menulis satu fatwa atau satu hukum dan ditandatangan, disepakati oleh semua ulama' yang ada. Maka ijma' seperti itu dikenali sebagai ijma' sarih, ijma' berterus terang. Manakala ijma' yang kedua yang menjadi perbahasan para ulama' ialah ijma' sukuti. Ijma' sukut. Sukut ni diam. Dia tak bercakap pun, dia diam. Jadi bila ada orang berkumpul ramai-ramai, ulama-ulama mujtahid berkumpul menghasilkan satu pendapat, ada ulama' tak hadir. Ada ulama' yang tidak hadir, tetapi mereka tidak membantah kenyataan yang dibuat. Mereka diam sahaja. Maka diamnya ulama-ulama ini dianggap sebagai persetujuan. As-sukut alamatur ridha. Sukut, diam itu dianggap sebagai tanda setuju. Jadi ulama membahagikan ijma' itu kepada dua. Satu ijma' sarih, ijma' kesepakatan para ulama mujtahid secara terus terang. Satu lagi ijma' sukuti, kesepakatan para ulama mujtahid tetapi dalam bentuk berdiam diri, senyap-senyap ya. Dia tak cakap apa, tak bantah. Tak bantah tu kira setujulah, sebab seorang alim, seorang ulama haram mendiamkan diri daripada kebatilan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tak mampu dengan lisan. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tak mampu akhirnya dengan hati. Dan taraf seorang ulama mujtahid, dia kena mengeluarkan fatwa, dia kena mengeluarkan pendapat sekiranya apa yang dia dengar dan dia lihat itu tidak benar. Maka sebab itu dalil ijma' sukuti ini, kata para ulama, bila mana ulama-ulama Islam berhimpun dan bersepakat dalam satu perkara, ada ulama-ulama lain yang tak hadir, tak join, tapi mereka tak membantah, mereka diam saja. Maka diam itu dianggap ijma' sukuti. Mereka bersetuju secara diam. As-sukut alamatur ridha. Sukut, diam tu alamat atau tanda keredaan, persetujuan mereka. Jadi ini dalil ataupun ini pendapat apa yang diputuskan oleh para ulama. Ijma' ada dua. Satu ijma' sarih, yang kedua ialah ijma' sukuti, ijma' sukut. Baik anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ijma' sarih ni selesai, tak ada masalah. Ia dianggap sebagai dalil yang qat'i, dalil yang qat'i, yang putus, yang tidak ada perbahasan. Bila umat Islam bersepakat dalam satu perkara, di kalangan ulama mujtahid bersepakat pada satu hukum, tak ada khilaf dah. Wajib ikut, wajib ikut, kerana ia perintah dari Allah dan Rasul. Maka sebab itu kata para ulama, daripada zaman selepas Nabi wafat sampai sekarang tidak banyak berlaku ijma', sebab susah. Kerana ulama-ulama ni dia tersebar ke pelbagai negara. Ulama-ulama ni dia duduk tempat je jauh, susah nak berjumpa, dan jarang dapat menghimpunkan mereka dalam satu tempat atau satu masa. Susah dah nak berlaku ijma'. Maka sebab itu kata Imam Ahmad, siapa yang mendakwa ada ijma', maka dia berdusta. Sebab apa? Sebab susah nak berlaku ijma'. Tetapi pada zaman sahabat senang, sebab lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat masih lagi duduk di Madinah. Sebelum berlakunya hijrah secara besar-besaran pada zaman Umar, pada zaman Abu Bakar, sahabat Nabi masih lagi duduk di Madinah, ramai-ramai duduk Madinah. Lepas tu barulah pindah pergi ke Syam, barulah pergi ke Iraq dan sebagainya. Jadi masa sahabat-sahabat duduk di Madinah tu senang nak buat ijma', senang nak buat ijma'. Jadi sebab itu kata para ulama, hukum ijma' ni lebih kurang dalam 20,000 saja. Hukum ijma' ni tak banyak, ada lebih kurang dalam 20,000 masalah saja. Itu pun dalam 20,000 masalah tu ada yang dipertikaikan oleh para ulama, betulkah itu ijma'? Jadi sahabat-sahabat dan anak yang dikasihi sekalian, ijma' ni ada yang memang betul-betul ijma' qat'i, memang ini ijma' kena follow. Ada yang ini ijma' tapi itu hanyalah sangkaan dan pendapat ulama saja, ijma', hakikat dia belum sampai ijma'. Macam tu. Jadi ijma' ni, sebagaimana yang saya sebut tadi, dia ada dua jenis, sukuti dan sarih. Sarih ni sepakat, tak ada siapa bertikai. Lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat himpun lantik Abu Bakar, itu qat'i, jelas.
sarih. Tapi ada ijma', lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat semua pada zaman Abu Bakar mereka duduk di Madinah, zaman Umar mereka berhijrah sana sini, kemudian pada zaman Osman, zaman Ali dan sebagainya, sahabat-sahabat berpecah dan sebagainya, maka susah nak berlaku ijma'. Begitu juga pada zaman tabi'in, apabila adanya sebahagian tabi'in sokong kerajaan Abbasiyah, ada tabi'in sokong kerajaan Umayyah, lepas tu pula faktor politik dan sebagainya, muncul ajaran sesat seperti Syiah, Khawarij, Qadariyah dan sebagainya, maka sudah sukar untuk berlakunya ijma' dalam masyarakat Islam. Ulama-ulama mujtahid pun ada yang menyebelahi kumpulan-kumpulan tertentu, mazhab-mazhab tertentu, maka sudah semakin sukar untuk berlakunya ijma' dalam, maknanya nak dapatkan ijma' sepakat umat Islam dalam satu hukum sudah tak mampu. Maka datang keadaan zaman apabila umat Islam berpecah kepada mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, maka di sana muncul istilah baru yang dikenali sebagai jumhur. Jumhur ini kesepakatan majoriti. Dia tak ada semua ijma', tapi jumhur. Jumhur ni contohnya majoriti. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad, 3 mazhab bersepakat jumhur. Menyalahi satu mazhab Hanafi tak sepakat. Jadi 3 mazhab kata boleh, 1 mazhab kata tak boleh. So jumhur menang kepada 3, majoriti. Maka sebab itu anak-anak dan sahabat-sahabat kena faham apa dia ijma', apa dia jumhur. Jumhur ni maknanya ulama-ulama Islam bersepakat dalam satu perkara tetapi majoriti saja, bukan semua. Majoriti jumhur. Hujah jumhur ni selalunya lebih kuat dan lebih tepat, tapi tidaklah sampai ke tahap wajib, sebab dia bukannya hukum ijma'. Ijma' ni siapa pun tak ada selisih, tak ada beza. Baik, ijma' sukuti ni ulama-ulama ada yang terima sebagai hujah, ada ulama yang tak terima sebagai hujah. Mereka kata ijma' sukuti ni tak kuat, maka dia tidak boleh menjadi dalil qat'i, dia hanya boleh menjadi dalil zanni. Dia tidak boleh qat'i, dia dalil zanni. Jadi untuk anak-anak dan sahabat-sahabat memahami apa beza zanni dan qat'i. Zanni ni maknanya satu hukum dalam hukum hakam syarak yang dia bukan putus, dia tak confirm 100%. Manakala qat'i ni dia memang confirm 100%, dia putus.